Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM hari ini secara rasminya menyerahkan borang permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF serta Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Dengan kekuatan 19 ahli gabungan yang dimiliki oleh PSM ketika ini, ditambah pula dengan pengumuman pembubaran Persekutuan Sepak Takraw Malaysia ataupun MASTAF pada Selasa, ini menyaksikan harapan untuk PSM kembali ke badan induk sepak takraw dunia dan Asia itu semakin cerah. Sejajar dengan hala tuju PSM sebelum ini untuk mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Jadi sudah terlanjur berada di sini dan ada sedikit sinar dan lorong untuk mendapat pengiktirafan. Jadi saya berusaha ke arah itulah pada petang ini. Dan saya berharap pihak staf akan menerima PSM menjadi ahli gabungan dan kalau boleh tanpa syarat apa-apalah supaya kita dapat bersama-sama duduk menyelesaikan banyak perkara yang berhubung kait dengan sepak takraw khususnya di negara ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF Dato' Abdul Halim Kadir akui pihaknya sedia menerima PSM sebagai ahli gabungan baru badan induk sepak takraw Asia itu tanpa sebarang syarat pelik akan dikenakan. Halim yang juga Setiausaha Agung Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF turut mengalu-alukan kepulangan PSM sertai badan induk sepak takraw dunia tersebut. Sama seperti mana-mana pertubuhan baru. Tidak ada syarat-syarat khas. Tak ada syarat-syarat khas kecuali apa yang kita perlukan, bagaimana kita boleh terus menjadi sahabat yang intim. Itu penting. Kerana PSM ni bukan calang-calang pertubuhan sukan yang ada di Malaysia ini. Saya yakin kita harus pertama buang yang keruh, kedua ambil yang jernih, ketiga melihat apakah yang harus kita lakukan. Ketika ditanya mengenai status Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF, Halim tegaskan MASTAF perlu adakan mesyuarat agung luar biasa dalam keadaan segera bagi mengesahkan pembubaran persatuan itu. Saya telah menasihatkan MASTAF Setiausaha Agung pertama untuk dengan secepat mungkin mengadakan mesyuarat agung MASTAF. Kerana dalam perlembagaan dan dalam pendekatan ISTAF, tiap-tiap badan punya undang-undang. Jadi, dengan mengadakan mesyuarat agung itu secepat mungkin atau mesyuarat agung tergempar, kalau tak perlu 14 hari, perlu hanya 7 hari, adakan mesyuarat agung dengan agendanya satu, pembubaran MASTAF. Adakan dalam mesyuarat agung itu buat keputusan, ISTAF perlukan minit mesyuarat tersebut, perlukan resolution daripada MASTAF, kemudian bagi pihak ISTAF, keputusan yang dibuat ini juga perlu diajukan kepada Pesuruhjaya Sukan KBS di Malaysia. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM hari ini secara rasminya menyerahkan borang permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF serta Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Dengan kekuatan 19 ahli gabungan yang dimiliki oleh PSM ketika ini, ditambah pula dengan pengumuman pembubaran Persekutuan Sepak Takraw Malaysia ataupun MASTAF pada Selasa, ini menyaksikan harapan untuk PSM kembali ke badan induk sepak takraw dunia dan Asia itu semakin cerah. Sejajar dengan hala tuju PSM sebelum ini untuk mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Jadi sudah terlanjur berada di sini dan ada sedikit sinar dan lorong untuk mendapat pengiktirafan. Jadi saya berusaha ke arah itulah pada petang ini. Dan saya berharap pihak staf akan menerima PSM menjadi ahli gabungan dan kalau boleh tanpa syarat apa-apalah supaya kita dapat bersama-sama duduk menyelesaikan banyak perkara yang berhubung kait dengan sepak takraw khususnya di negara ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF Dato' Abdul Halim Kadir akui pihaknya sedia menerima PSM sebagai ahli gabungan baru badan induk sepak takraw Asia itu tanpa sebarang syarat pelik akan dikenakan. Halim yang juga Setiausaha Agung Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF turut mengalu-alukan kepulangan PSM sertai badan induk sepak takraw dunia tersebut.
sama seperti mana-mana pertubuhan baru. Tidak ada syarat-syarat khas. Tak ada syarat-syarat khas kecuali apa yang kita perlukan, bagaimana kita boleh terus menjadi sahabat yang intim. Itu penting. Kerana PSM ni bukan calang-calang pertubuhan sukan yang ada di Malaysia ini. Saya yakin kita harus pertama buang yang keruh, kedua ambil yang jernih, ketiga melihat apakah yang harus kita lakukan. Ketika ditanya mengenai status Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF, Halim tegaskan MASTAF perlu adakan mesyuarat agung luar biasa dalam keadaan segera bagi mengesahkan pembubaran persatuan itu. Saya telah menasihatkan MASTAF Setiausaha Agong pertama untuk dengan secepat mungkin mengadakan mesyuarat agung MASTAF. Kerana dalam perlembagaan dan dalam pendekatan ISTAF, tiap-tiap badan punya undang-undang. Jadi, dengan mengadakan mesyuarat agung itu secepat mungkin atau mesyuarat agung tergempar, kalau tak perlu 14 hari, perlu hanya 7 hari, adakan mesyuarat agung dengan agendanya satu, pembubaran MASTAF. Adakan dalam mesyuarat agung itu buat keputusan, ISTAF perlukan minit mesyuarat tersebut, perlukan resolution daripada MASTAF, kemudian bagi pihak ISTAF, keputusan yang dibuat ini juga perlu diajukan kepada Pesuruhjaya Sukan KBS di Malaysia. Okey, kepada yang mungkin tak begitu mengingati bagaimana agaknya kemelut babitkan Sukan Sepak Takraw Negara ini bermula, kita boleh katakan ia menjadi parah selepas keahlian PSM dilucutkan Astaf pada pertengahan Mei 2021 dan seterusnya oleh ISTAF pada Mac 2022. Dan kekosongan yang ditinggalkan PSM ini mahu diisi MASTAF yang mendapat kelulusan PJS Februari lalu. Namun, sehingga April, MASTAF masih belum mendapat pengiktirafan MOM dan ini menyukarkan beberapa keputusan berkaitan penganjuran kejohanan. Dan pada September, ada ruang untuk PSM dan MASTAF untuk berdamai dengan awal Disember menyaksikan PJS juga mencadangkan untuk kedua badan ini bergabung. Namun mengejutkan apabila MASTAF umum pembubaran pada Selasa, manakala PSM membuat permohonan untuk diterima kembali oleh ASTAF dan juga ISTAF. Okey, 2 hari ini kita dah buatkan laporan terkini dan sekarang ini kita nak mendapatkan ulasan lanjut lah mengenai situasi terkini bagi Sukan Sepak Takraw Negara. Kita bawakan bekas pemain kebangsaan yang masih lagi aktif iaitu Muhammad Futra Abdul Ghani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Futra, saya pasti Futra dah pun update tentang situasi terkini dan mungkin kita boleh mulakan dengan MASTAF. Dikatakan MASTAF ni mampu bertahan selama 10 bulan saja kalau ikutkan. Apakah perkara ini sudah pun dijangkakan, Futra? Apakah MASTAF sepatutnya tak perlu pun ditubuhkan ataupun tak perlu pun mendapat pelulusan daripada PJS? Sebenarnya saya mengikuti perkembangan MASTAF daripada awal dengan kemelut bersama PSM ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada MASTAF dan juga Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Kedua-duanya sangat besar jiwa mereka terhadap sukan sepak takraw. Dan di peringkat awal lagi sebenarnya kemelut ini berpanjangan sehinggalah pembubaran pada 20 hari bulan yang lalu. Pada pandangan saya, satu keputusan yang tepat untuk memberikan kepada laluan kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia untuk mengemudikan sukan sepak takraw terus di peringkat yang lebih tinggi. Dan apa yang berlaku sebelum ini dengan kelulusan daripada PJS dan keputusan-keputusan sebelum ini sebenarnya memberikan satu kerugian kepada penggiat-penggiat sukan sepak takraw di peringkat akar umbi, di peringkat pembangunan yang sangat keliru sebenarnya dengan kemelut yang berlaku. Dan kita ingin moving forward tentang sukan ini. Dan sebenarnya di bawah kepimpinan Datuk Sumali, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, saya sangat positif dengan kepimpinan beliau walaupun dikeluarkan daripada ASTAF sebelum ini tapi mampu menjalankan pelbagai aktiviti yang saya rasa merancangkan di peringkat pembangunan
untuk bersama-sama memajukan sepak takraw seperti mengalu-alukan penggiat-penggiat, jurulatih-jurulatih, bekas-bekas pemain dalam bengkel pembangunan sepak takraw yang saya kira amat memberikan satu pelan jangka panjang untuk sukan sepak takraw dan juga dapat menjalankan kejohanan-kejohanan seperti Piala Tun Ali, Piala Emas Kejohari, STL dan sebagainya. Ini sebenarnya yang saya lihat kita beri peluang kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Sumali untuk moving forward. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Staff di atas pembubaran ini kerana inilah peluang kita untuk memberikan PSM membantu istaf dan juga membawa sukan ini di peringkat Olimpik seperti yang dikatakan oleh Datuk Halim pada petang tadi. Suzana. Okey. Putra, bagaimana pula dengan ahli gabungan? Kalau kita lihat sebelum pembubaran Mastaf diumumkan semalam, jumlahnya adalah 4. Jadi bagaimana nasib mereka ini? Apakah mereka automatiknya perlu kembali ke pangkuan PSM? Okey, mengenai ahli gabungan, kalau dilihat kepada Persatuan Perlis, Sepak Takraw Perlis, secara terbuka, secara positif, Datuk Sumali, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia menerima Persatuan Perlis untuk menjadi ahli gabungan kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Diharapkan 3 gabungan lagi seperti Sarawak, Selangor, Putrajaya dan juga Labuan dapat join Persatuan Sepak Takraw Malaysia kerana sikap keterbukaan, sikap positif yang ditunjukkan oleh Datuk Sumali bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan AJK, tetapi adalah untuk kepentingan sukan sepak takraw yang kita lihat mengajak semua untuk membantu. Jadi saya rasa ahli gabungan dah boleh bersikap terbuka, positif seperti yang dikatakan oleh Datuk Sumali untuk kita bergerak ke arah membawa sukan sepak takraw ke peringkat yang lebih tinggi. Saudara. Segalanya perlu dilakukan berlandaskan kepada demi kemajuan sepak takraw negara ya. Okey. PSM telah dilucutkan keahliannya kalau kita kira lebih kurang setahun lebih lah Putra. So apakah tempoh masa ini sebenarnya sudah cukup untuk mematangkan PSM dan diberikan peluang kedua oleh staf dan juga staf? Apabila PSM dilucutkan seperti yang saya katakan daripada awal tadi bahawa PSM sangat matang dan moving forward sangat positif. Berbagai aktiviti yang dijalankan di peringkat PSM yang kalau kita lihat untuk makluman semua seperti bengkel, seperti kejohanan-kejohanan, pembentukan jawatan kuasa pembangunan yang saya kira memanggil beberapa seperti Dr. Hanafiah, Tuan Suhaimi Sun dan juga beberapa lagi bekas pemain Syahri Hashim, Suhaimi Yusof untuk membantu sukan sepak takraw ini sebenarnya berada di landasan yang tepat. Kerana kita lihat di peringkat akad umbi bahawa sukan sepak takraw sangat diminati sebenarnya. Dan saya kira memang PSM sekarang ini sangat matang, keterbukaan yang kita lihat menerima ahli gabungan daripada Mastaf dan mengajak mereka untuk bekerjasama. Seperti yang saya lihat kepada berita sebentar tadi dan mengajak Presiden Mastaf itu sendiri, Datuk Suhaili untuk kita moving forward dalam sukan sepak takraw dan tidak ada yang saya lihat perkara-perkara negatif yang berlaku dalam kepimpinan PSM yang baru ini dan kematangan ini kita sambut dengan baik di semua lapisan masyarakat dan juga penggiat-penggiat sukan sepak takraw. Ya, begitulah kita harapkan. Kita harapkan semua pihak dapat berlapang dada dan juga membuka minda masing-masing untuk join sama-sama demi kelangsungan sepak takraw Malaysia yang lebih maju dan gah ya. Okey, terima kasih Putra di atas masa dan ulasan yang diberikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Salam.